المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا مرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم افتح علينا حكمتك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدني علما وارزقني فهما. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا تأويل. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. Alhamdulillah, muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Mari kita sama-sama merafakkan setinggi-tinggi kesyukuran kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan limpah dan kurnianya, taufik dan juga hidayahnya. Allah Taala berikan ruang dan kesempatan untuk kita menadah kitab, dan mudah-mudahan dengan kesempatan ini Allah Ta'ala curahkan kepada kita taufik dan juga hidayahnya serta keampunan daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana Allah Subhanahu wa Ta'ala perintahkan kepada para malaikat supaya orang yang duduk dalam majlis ilmu ini sentiasa dalam rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan juga mendapatkan akan keampunan daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kita sebagai hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala yang akan menuntut ilmu, maka seharusnya kita harus ada pen atau pensel atau buku catatan supaya kita sentiasa memperbarui akan diri kita. Kita motivasikan diri kita supaya kita menjadi atau tergolong dalam kalangan orang-orang yang baik, orang-orang yang bertakwa, insya-Allah. Baik, kita akan mempelajari kitab baru, iaitu edisi istimewa 40 hadis peristiwa akhir zaman, yang mana kitab ini merangkumi beberapa bahagian, iaitu bahagian yang pertama dan ketiga kategori kitab 40 hadis dan huraiannya merangkumi ilmu dan juga ulama, akhlak mulia dan penawar hati. Dan akhirnya itu nanti dua lagi bahagian, iaitu tentang peristiwa akhir zaman, mana tentang hari kiamat dan sebagainya. Suatu kitab ni tebal sikit. Dan ni adalah kitab yang mana dia dalam bahasa Arab, telah diterjemahkan oleh almarhum Syekh Ahmad Fahmi Zamzam. Beliau yang terjemahkan akan kitab ini. Mudah-mudahan kita mendapatkan manfaat daripada kitab beliau, insya-Allah. Baik, kita tengok dalam muqaddimah daripada penterjemah. Apa kata daripada muqaddimah penterjemah? Kalau kita buka kitab yang baru, kita harus membaca akan muqaddimah tersebut. Itu secara adab beliau. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, kita panjatkan puji dan syukur kehadrat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memudahkan hamba yang dhaif, yakni lemah ini, menterjemahkan dan menghuraikan buku 40 hadis kelebihan ilmu dan juga ulama yang dikarang oleh Kiai Muhammad Syukri Unus Al-Banjari. Jadi kalau kita lihat dalam kitab-kitab ulama-ulama terdahulu, mereka ini akan memulakan dengan ucapan Alhamdulillah, memuji akan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan akan di dalam kitabnya tersebut
akan berkata dengan dhaifnya, maknanya dengan rasa rendah diri, bukan berbangga akan dia telah mewujudkan atau telah menerbitkan sebuah kitab, tapi malah merasa rendah diri. Sebab itu dikatakan memudahkan hamba yang dhaif. Jadi kitab ini dikarang oleh Kiai Muhammad Syukri Unus Al-Banjari, seorang ulama besar di negeri Banjar di Indonesia yang terkenal dengan keluasan ilmu dan ketekunannya dalam mengajar dan mendidik generasi. Penceramah sendiri adalah salah seorang anak murid. Jadi Kiai Syekh Ahmad Zamzam ini adalah salah satu murid beliau yang pernah duduk bersila menadah kitab di hadapan beliau pada tahun 70-an. Saya pun belum lahir lagi. Dan alhamdulillah sampai sekarang ini masih sering hadir ke majlis ta'alim. Beliau yang bernama Sabilal Anwar di Antasan Senior Ilir, Mantapura, Kalimantan Selatan, Indonesia, untuk menimpa ilmu daripada beliau. Ini daripada mukadimah yang terjemahan. Kiai Muhammad Syukri Unus Al-Banjari telah mengarang lebih daripada 20 kitab. Jadi kiai ini dah mengarang dalam bahasa Arab dalam pelbagai judul. Di antara kitab beliau yang paling masyhur ialah sebuah kitab yang dinamakan kitab pelajaran Nahwu yang bernama Is'afut Talibin, yang merupakan salah satu huraian lengkap dan istematik terhadap kitab Matan Al-Jurumiyah. Matan Jurumiyah, matan yang mana permulaan orang yang nak mempelajari ilmu bahasa Arab, di mana kitab ini telah diberi berkat oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga sangat bermanfaat bagi pelajar yang baru belajar ilmu nahwu. Jadi kitab yang dikatakan kitab Jurumiyah ini adalah sangat bermanfaat bagi orang yang nak mendalami akan ilmu bahasa Arab. Yang sering kita dengar orang kata apa, ilmu nahwu sorof kan. Itulah dia. Kitab yang ada di hadapan kita sekarang ini merupakan salah satu daripada kitab karangan beliau, yakni Syekh Muhammad Syukri tadi. Ia menghimpunkan 40 buah hadis yang membicarakan tentang kelebihan ilmu dan kepentingan darjat para ulama. Kitab ini telah disusun dalam untaian yang sangat baik dan diterbitkan sejak puluhan tahun yang lalu dan telah mengalami ulang cetak beberapa kali dalam edisi yang berbahasa Arab. Kitab ini sering pula dibaca pada permulaan tahun pengajian sebagai pembuka tabir pengajian dan untuk mengerti akan kelebihan ilmu dan ketinggian martabat para ulama. Selalunya kitab ini akan dibacakan pada pelajar-pelajar yang baru masuk dalam madrasah tersebut, supaya dia mengetahui akan ilmu, kepentingan ilmu dan kepentingan orang yang menuntut ilmu, dan juga sekaligus memberikan perhatian supaya para pelajar sentiasa rajin bersungguh-sungguh untuk mendapatkan ilmu dan mendorong mereka agar mengamalkan ilmu yang telah diperolehi dan selanjutnya menanamkan di lubuk hati mereka kesedaran yang tinggi dan jiwa yang besar untuk menyampaikan ilmu yang telah mereka amalkan itu. Bukan sekadar untuk kita ini belajar sahaja, kita menadah kitab, malah kita harus menanamkan dalam hati kita ini supaya ada kesedaran yang tinggi untuk kita itu mengubah diri kita ini akan lebih baik dari sebelumnya. Dan niatkan juga supaya
di dalam hati kita itu juga untuk menyampaikan akan ilmu dan apa yang kita telah amalkan. Barulah yang dikatakan amalan yang bermanfaat atau ilmu yang bermanfaat. Kita mempelajari ilmu dan kita menyampaikan ilmu. Oleh sebab itu, kita rasa terpanggil untuk menterjemahkan, yakni Kiai Ahmad Zamzam ini, Syekh Ahmad Zamzam, Fahmi Zamzam, terpanggil untuk menterjemahkan kitab ini dalam bahasa Indonesia dan juga Malaysia, agar orang yang tidak faham dalam bahasa Arab juga dapat mengambil berkat, dapat mengambil manfaat daripada kitab ini. Dan alhamdulillah kita telah mendapat izin daripada pengarangnya dalam usaha penerimaan buku ini. Apa yang kita harapkan agar kitab ini sentiasa dibaca oleh umat Islam, terutama para penuntut ilmu, agar mereka mendapat bimbingan dalam usaha mencari ilmu pengetahuan. Dan dalam kesempatan ini juga kita mendoakan semoga guru kita Kiai Muhammad Syukri Yunus Al-Banjari dipanjangkan umur dalam ketaatan dan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, dan semoga beliau sentiasa menghasilkan kitab-kitab yang bermanfaat bagi umat Islam seluruhnya. Amin. Itu daripada mukadimah terjemahan. Kita tengok mukadimah daripada pengarang kitab pula. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah hamdan yuafi ni'amahu kafu mazida. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wa 'azimi sultanik. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wattabi'in ajma'in. Amma ba'du. Berkata seorang hamba yang fakir kepada Tuhannya, Kiai Muhammad Syukri bin Unus bin Ali, semoga Allah Subhanahu wa taala sentiasa mengampunkan segala dosa mereka. Pada permulaan hari tasyrik, hari-hari tasyrik tahun 1405 Hijrah, Ogos 1985 Masihi, Allah Subhanahu wa taala telah melapangkan dada saya untuk mengumpulkan 40 hadis yang membicarakan tentang ilmu, yakni Kiai Syukri ini. Maka saya pun menjadi sibuk ketika itu sehingga telah selesai mengumpulkan, lalu diberi nama kitab itu dengan 40 hadis kelebihan ilmu dan ulama. Saya berharap agar Allah SWT menjadikan saya termasuk dalam golongan yang disebutkan oleh Rasulullah SAW di dalam sabdanya, man hamala min ummati arba'ina hadithan ba'athahu Allahu yawmal qiyamah faqiha aliman. Sesiapa yang menanggung, yakni menjaga atau memelihara daripada umatku ini 40 hadis, maka dia akan dibangkitkan pada hari kiamat kelak nanti dalam keadaan faqih dan alim, orang yang pengetahuan. Riwayat Ibnu Adi. Sabdanya lagi, man hafidha ala ummati arba'ina hadithan min sunnati adkhaltuhu yaumal qiyamah fi syafa'ati. Yang bermaksud, sesiapa yang memelihara bagi umatku 40 hadis daripada sunnahku, meriwayatkan daripada mereka dengan menyebut sanad dan mukharijnya, nescaya aku memasukkannya ke dalam syafaatku. Jadi orang yang menjaga, orang yang menghafal akan hadis 40 ini, maka mereka ini akan ditinggikan darjatnya itu dengan keadaan mereka ini faqih dan alim. Itu baru 40 hadis. Kalau 100 hadis, 1000 hadis, 2000 hadis, maka lebih banyak lagi ganjaran yang akan didapatkan. Itu kelebihan bagi orang yang menjaga atau memelihara akan
40 hadis. Kita satu hadis hafal tak? Hafal? Hadis arba'in selalu kita hafal kan? Innama a'malu binniyat. Maka sudah pasti orang yang mengumpulkan 40 hadis akan sentiasa berada dalam kemaafan dan keampunan Allah Subhanahu wa taala. Itu kelebihan bagi orang yang mengumpulkan akan 40 hadis. Maka saya mengharapkan, yakni kiai ini, pengarang kitab ini, mengharapkan agar Allah SWT memaafkan dan mengampunkan serta memasukkan saya ke dalam syurga bersama-sama dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kekasihnya yang Maha Pengasih. Kekasih Allah yang Maha Pengasih. Pada kesempatan ini saya juga ingin menyebutkan perkataan Nabi Daud alaihi salam seperti yang disebutkan dalam Sunan Imam Ad-Darimi yang diriwayatkan daripada Abdullah bin Abdurrahman Al-Quraisy Al-Qushairi. Beliau meriwayatkan bahawa Nabi Daud alaihi salam berkata, "Qul li sahibil ilm yattakhidhu asan min hadidin wa na'lay min hadid wa yatlubul ilma hatta tankasira al-asa wal tanqariqan na'lan." Rawahu Darimi. Yang bermaksud, katakanlah bagi penuntut ilmu itu, hendaklah dia membuat tongkat dan sandal daripada besi, lalu terus mengembara mencari ilmu sehingga patah tongkatnya dan putus sandalnya. Sandal itu yakni selipar, kasut terpanggilkan. Kalau sandal tu dalam bahasa Indonesia. Allahumma aftah lana qulubana fi talabil ilm warzuqna al-ikhlasa fihi wal amala bihi wan nashra bihi hatta ya'tiyana al-yaqin. Ya Allah, bukakanlah hati-hati kami supaya dapat menerima ilmu dan kurniakan kepada kami keikhlasan dalam mencari ilmu dan mengamalkannya serta menyebarkannya sehingga sampai ke akhir ayat kami. Yang pertama, mukadimah daripada pengarang kitab ini yang mana menjelaskan akan kelebihan orang yang mengumpul akan 40 hadis dan kelebihan. Yang kedua, peringatan bagi orang yang menuntut ilmu. Maka hendaklah membuat tongkat dan juga kasut atau selipar untuk mencari ilmu sehingga patah tongkat dan juga putus selipar. Maknanya takkan habis kita nak mencari ilmu ni, takkan habis. Sentiasa kita mencari ilmu sampailah yang dikatakan apa dalam ini, sampai akhir hayat kami. Dan didoakan juga, diakhiri dengan ucapan atau dituliskan, iaitu dengan kiai ini mendoakan agar kita semua dibukakan hati kita menerima ilmu, dikurniakan keikhlasan dalam mencari ilmu. Kita harus pasang niat kita nak mencari ilmu ini dengan keikhlasan, dapat beramal dengan apa yang diajarkan, dapat menyebarkan apa yang kita dengar, dan juga kita dapat beramal sehinggalah hari akhir hayat hidup kita, insya-Allah. Baik, kita tengok hadis yang pertama, kelebihan orang yang alim. Orang yang diberi atau orang yang ada pengetahuan, orang alim. Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Umamah radhiyallahu anhu qala dzukira ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam
rajulani 'abidun wa 'alim. Faqala fadlu 'alim 'alal 'abidi ka fadli 'ala adnakum. Wa fi riwayatin anhu thumma qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam innallaha wa malaikatahu wa ahlas samawa wa ahlal ard hatta namla min juhriha wal hitana fi bahri la yusalluna ala muallimin nas al khair. Akhrajahu Tirmizi. Daripada Abu Umamah radhiyallahu anhu, moga-moga Allah Subhanahu wa taala meridai Abu Umamah. Beliau berkata, yakni Abu Umamah berkata, telah disebut di sisi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dua orang lelaki. Pertama, orang yang abid, yakni ahli ibadat. Dia suka beribadat, maka digelarkan dengan orang abid. Dan yang kedua, orang yang alim. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, kelebihan orang yang alim atas orang yang abid seperti kelebihanku atas yang paling rendah daripada kamu. Dalam satu riwayat yang lain disebutkan, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala dan para malaikatnya dan penghuni segala langit dan bumi sehingga semut yang ada di dalam lubangnya dan ikan yang ada di laut semuanya memohon kebaikan bagi orang yang mengajar manusia akan kebaikan. Riwayat Tirmizi. Daripada hadis ini boleh kita fahamkan, yaitu kelebihan bagi orang yang alim, orang yang ada pengetahuan tentang ilmu agama. Kalau kita tahu bab solat, kita mengajar akan bab solat, maka kelebihan itu diangkat darjatnya itu, yaitu Allah Subhanahu wa taala dan para malaikat dan seluruh penghuni di langit dan juga di bumi, serta semut yang ada di dalam lubang dan ikan yang berada di laut memohon akan kebaikan orang itu. Maknanya mendapatkan rahmat, keampunan dan sebagainya. Itulah kelebihan yang diberikan bagi orang yang menuntut ilmu. Kita menuntut ilmu bukan untuk kita nak satu hari nanti kita nak rasa macam aku nak tahun depan aku nak rasa nak jadi ustaz lah tahun depan. Bukan seperti itu. Malah orang yang alim ini bukan sekadar dia mengajar di hadapan orang ramai, tak. Kalau dia bertemu dengan sahabatnya pun, kalau dia bertemu dia ada ilmu, dia menegur akan sahabatnya pun dikatakan orang yang pengetahuan, maknanya dia orang yang dia alim, orang tahu, dia tahu tentang ilmu tersebut. Kalau kita tahu ilmu Al-Quran, kita pergi masjid tempat lain, kita dengar orang tu baca salah, kita tegur dia, oh salah baca macam ni bacaan yang betul. Kita tegur dia, berarti kita orang yang alim. Bukan terkhusus kepada orang yang ustaz yang digelarkan ustaz. Kita mau terjemahan keterangannya. Sangat tinggi martabat orang yang alim itu apabila dibandingkan dengan martabat orang abid. Nak katakan orang abid ni, orang yang suka ibadat ni, nak katakan dia ni orang abid, orang yang suka ibadat, patutnya tinggi. Tapi nak katakan martabat orang yang mengajar ni lebih tinggi lagi. Sebab apa? Dia ada ilmu yang luas tentang satu perkara tersebut. Sebab tu kalau adab daripada imam, orang kalau nak imam, martabat imam tu mesti orang apa? Orang yang faqih dalam fiqh. Bukan orang yang hafiz, orang yang hafal Quran, tapi orang yang faqih dalam fiqh. Sebab dalam solat
ada rukun dia, ada rukun batal dan sebagainya. Tapi orang hafiz tak semestinya dia tu faqih dalam bab fiqh, mungkin dia faqih dalam bab Al-Quran saja. Maka orang yang faqih pengetahuan dalam ilmu fiqh ni, dia tahu rukun itu dalam solat itu wajib dan sebagainya, pasti dia mempelajari ayat Al-Quran dan sebagainya. Itulah kelebihan yang dikatakan orang yang alim. Sehingga kan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membandingkannya dengan martabat baginda sallallahu alaihi wasallam sendiri dengan martabat sahabat yang paling bawah. Dari sudut yang lain pula, orang yang alim itu dikenali dan dicintai oleh semua lapisan penduduk langit dan juga bumi. Bayangkan bagaimana Allah Subhanahu wa taala, para malaikat dan seluruh penghuni 7 lapisan langit, begitu juga segenap penduduk bumi, manusia, jin, binatang, sehingga semut-semut yang ada di dalam lubangnya serta ikan-ikan yang ada di lautan, semua itu mencintainya, yakni mencintai orang yang alim dan mendoakan supaya orang yang alim tadi sentiasa mendapatkan kebaikan dalam segenap kelakuan. Jadi kita semua ni semuanya mendapatkan rahmat daripada Allah, kebaikan daripada Allah. Apa lagi kita nak? Tu kita dapat pahala. Saya rasa ni si pengarang ni, Kiai Muhammad Syukri ini, tidak ada orang lain yang mendapat kecintaan seperti yang diperolehi oleh orang alim ini. Oleh sebab itu, janganlah kita malas mencari ilmu kerana hasilnya sangat mulia dan juga tinggi. Kita rasa, ya Allah, lama sangat, 10 tahun belajar, 15 tahun belajar. Tapi kita tengok kesudahannya selepasnya itu. Maka itulah kelebihan bagi orang yang alim. Maka kalau kita dengar seperti ini, berarti kita harus bersungguh-sungguh untuk mencari ilmu lagi, untuk beramal lagi. Bukan sekadar kita mencari ilmu, kita pergi surau masjid tapi balik kosong. Sebab itulah pentingnya kita ni ada apa? Seperti mana yang saya sebut tadi, yang awal tadi, kita ada apa? Ada pen atau pen, kertas kosong untuk kita mencatat apa yang telah dikatakan dalam satu majlis tersebut, supaya kita tu sentiasa ingat. Kalau tak, besok kita lupa dah. Kadang kita balik ni dah makan nasi goreng telur mata pula sebiji kan, dah lupa, tak ada lah. Jadi itu sangat penting. Malah kata Imam Asy-Syafi'i dibandingkan, diumpamakan, iaitu seperti halnya kita itu berperang. Dalam medan perang, kita tanpa senjata, tak ada senjata. Bagaimana kita nak lawan musuh tak ada senjata? Takkan kita nak hombui itu? Tak mati dah. Sebab tu kita ada senjata. Senjata itu adalah kita harus ada pen, ada pensel untuk kita tulis, mencatat apa yang penting yang kita nak dalam majlis tersebut. Baik, hadis yang kedua iaitu kehebatan orang alim. Ani Ibni Abbas radhiyallahu anhuma. Moga-moga Allah Subhanahu wa taala meridai Abdullah bin Abbas, Ibnu Abbas. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, faqihun wahidun ashaddu ala syaitani min alfin abid. Akhrajahu Tirmizi wa Ibnu Majah. Artinya, daripada Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, beliau berkata, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, seorang yang alim itu lebih kuat pengaruhnya terhadap syaitan daripada 1000 abid, yakni ahli ibadat. Jadi kehebatan orang alim ini
syaitan ini dia akan menggoda orang yang alim ini lebih ramai lagi daripada orang yang beribadat. Sebab orang yang alim ini dia akan apa? Dia akan mendakwah atau dia akan menceritakan akan ilmu dia. Maka syaitan ini akan merosakkan orang yang alim ini berbanding orang ibadat. Orang ibadat ni dia terkhusus pada dirinya sendiri, tak kacau orang lain. Tapi orang alim ni dia nak sampaikan supaya orang faham. Maka lebih dahsyat lagi, dia akan menghantar anggota-anggota dia ni lebih kuat lagi. Macam tu. Keterangan orang yang alim itu sangat ditakuti oleh syaitan. Kerana orang alim mengetahui cara untuk menangkis godaan syaitan dan mampu memberikan bimbingan kepada orang lain supaya mereka turut selamat daripada godaan syaitan. Bahkan lagi, orang alim itu dapat pula menyelamatkan orang yang telah disesatkan oleh syaitan. Jadi syaitan sangat takut kepada orang alim kerana dia dapat memelihara dirinya dan memberikan bimbingan kepada orang lain. Lain halnya dengan seorang abid, yakni ahli ibadat, yang menghabiskan waktunya dengan beribadat sahaja. Dia tidak dapat memberikan bimbingan kepada orang lain. Bahkan kadang-kadang dia sendiri masih dapat disesatkan oleh syaitan. Oleh sebab itulah orang yang alim itu jauh lebih ditakuti oleh syaitan berbanding seorang abid. Jadi orang abid ini, orang ibadat ni, terkadang dia kadang-kadang dia leka akan ibadat dia. Tapi orang yang alim ini, dia sentiasa memberi nasihat kepada orang lain, membuat kebaikan. Sebab tu kadang-kadang kita solat ni, kadang-kadang kita leka kan, kadang kita lalai, teringat kunci kereta tadi letak mana, poket kanan ke kiri. Kadang-kadang benda tu datang. Sebab tu sebelum kita solat, kita disunahkan akan membaca surah Qul a'udzu birabbin minnas, supaya tidak ada perasaan was-was dan sebagainya. Sebab godaan syaitan ni dia sangat-sangat dahsyat, sehingga kita tu boleh lalai dalam solat. Sebab tu kata ulama, kalau tak nak kita itu diganggu oleh perasaan seperti was-was dan sebagainya, maka kita harus tahu apa yang kita baca dalam solat. Itu contoh dalam solat. Dalam solat, sebab dalam solat kita semua dalam bahasa Arab, tak ada dalam bahasa Melayu. Maka kedatangan sifat yang dikatakan khusyuk dalam solat, kita mengetahui apa yang kita baca. Selain kita doa selepas solat tu, dalam solat itu pun dikatakan doa, kita mohon pada Allah. Maka apa yang kita minta dalam sujud, dalam rukuk, dalam Al-Fatihah, apa yang kita minta dalam Al-Fatihah tu? Sedangkan Al-Fatihah tu mengandungi apa? Tujuh ayat, betul? 4 daripada 7 apa? 5 daripada 7 adalah apa? Memuji. Kita puji akan Allah, betul? 6 dan 7 itu adalah ayat kita meminta. Kan ihdinas siratal mustaqim, kita minta lah tu. Kita puji Allah, baru kita minta kepada Allah. Kita minta apa? Tunjukilah kami ke jalan yang lurus. Jalan apa? Siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Itulah
doa. Tapi kalau kita faham akan ayat apa yang kita baca dalam solat, pasti insya-Allah kita akan khusyuk. Sebab tu dalam ilmu fiqh, kitab Asy-Syafi'i, kita makruh untuk menutup mata ketika solat. Sebab kalau tutup mata ni akan kita hayal tutup mata. Lepas tu kena buka mata. Tapi ada orang tutup mata dia boleh hayal. Ada juga macam tu. Lihat dia punya kondisi bagaimana. Maka kelebihan atau kehebatan orang yang alim ini akan dihantar askar-askar daripada syaitan ini daripada 1000. Maknanya kalau ahli abid itu mungkin diberi 500, 300 syaitan dah boleh menggoda. Tapi ni dikatakan seumpama, berarti boleh lagi lebih daripada itu. Sedangkan kita pun tak lihat syaitan tu bagaimana bentuk dia, kan? Kalau nak ikutkan 1000, surau ni pun tak cukup 1000. Nak gambarkan tu ramai, banyaknya syaitan yang akan menggoda kita ni. Sebab dia telah berjanji dengan Allah SWT akan menyesatkan akan umat Nabi Adam ni sehingga hari akhirat. Malah kita berbangga dengan diri kita. Oh, aku rasa dah khusyuk dah. Solat tahajud malam tadi dah rasa dah boleh dah ni, masuk syurga dah. Rasa perasaan macam tu pun dah katakan tu dah dinamakan riak. Penyakit hati. Kita merasa diri kita apa dah ada salim, dah ada ilmu, keluar lagi jumpalah pergi kedai babu depan tu kan, buka kitab, baca tak dah rasa diri dia sangat alim. Malah itu adalah dikatakan penyakit hati. Ingat, ilmu itu bukan kita nak berbanggakan. Sebab itulah ilmu dia ada dua. Sama ada ilmu itu memberi manfaat kepada kita atau ilmu itu memberi binasa akan diri kita. Macam tu juga dengan Al-Quran. Al-Quran dia boleh beri syafaat kepada kita, dan Al-Quran juga boleh menghirit diri kita ini ke dalam api neraka. Walaupun kita baca Al-Quran dengan baik sekalipun, tapi kalau kita tak beramal apa yang dalam Al-Quran pun tak menjadikan kita itu, tidak menjaminkan kita itu masuk dalam syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Sedangkan kita banyak dengar dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, orang yang tak pernah buat baik, orang yang melakukan maksiat, malah dikatakan dalam satu hadis, seorang pelacur pun boleh masuk syurga. Seorang pelacur, tapi nak katakan rahmat Allah tu sangat luas. Lepas tu kita merasa diri kita tu sangat baik. Jangan merasa macam tu. Bukanlah bererti kita itu merendahkan diri di hadapan orang. Aku ni jahat, bukan macam tu. Maksudnya ialah kita sentiasa kita sedar diri kita ni hamba Allah yang sangat dhaif, sangat lemah, akan membutuhkan setiap ungkapan atau yang dikatakan ilmu pengetahuan supaya kita sentiasa beringat. Saya sendiri pun rasa sangat dhaif yang dalam menyampaikan akan ilmu agama. Kita sentiasa, sebab tu dalam yang kita baca dalam hadis yang pertama itu, jangan pernah untuk kita itu berputus untuk mencari ilmu. Kalau kita belajar sekolah agama, sekolah rendah kan, dia ada tahap-tahap dia. Habis tahun 6, berarti habis. Maksudnya dia akan lanjut pada peringkat seterusnya. Tapi kalau ilmu agama ni dia berterusan, tidak ada hayat dia sampailah kita mati. Wallahu alam. Mudah-mudahan memberikan manfaat untuk diri kita, supaya diri kita sentiasa dalam rahmat Allah Subhanahu Wa Taala, dan mudah-mudahan Allah Taala tempatkan kita, golongkan kita dalam kalangan orang-orang yang bertakwa, insya-Allah. Dan
bertakwa itu adalah kita sentiasa melazimi apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Malah Nabi SAW dalam hadis Arba'in, dan sebelum ni kita belajar pada tahun lepas, kalau ingat lagi, talibul ilmi faridatan ala kulli muslimin dan muslimat, iaitu menuntut ilmu itu adalah satu kewajipan, difardukan ke atas apa? Muslimin dan muslimat. Jadi mudah-mudahan menjadi iktibar, kekuatan kepada diri kita untuk kita sentiasa menuntut ilmu dan kita beramal dengan ilmu yang kita dapatkan, insya-Allah. Dan mudah-mudahan dengan ilmu yang kita pelajari di dunia ini, dia juga akan menyelamatkan kita juga di dalam kubur, di padang mahsyar, dan memasukkan kita dalam syurga Allah Subhanahu wa taala, insya-Allah. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanirrahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.